Jangan kacau keluarga aku. Kalau aku salah masuk tempat kau, aku minta maaf. Aku hanya nak tumpang berteduh. Ini bumi Tuhan. Ini kau jaga keluarga kau, aku jaga keluarga aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Jadi semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Jadilah sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan cerita kepada anda semua ialah kisah bertajuk Atuk. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, semua okey. Untuk kisah hari ini, kisah yang KSM nak bawakan adalah kisah yang bertajuk Atuk. Semua cerita-cerita berkenaan kisah tentang Atuk ni lah ya. Baiklah, kita mulakan. Okey, pada tahun 1982 dan abang saya waktu tu baru je lahir dan menjadi cucu sulung atuk saya. Dan waktu tu juga atuk ni barulah berpindah rumah kan. Daripada sebelum ni, tanah tempat atuk ni duduk dulu berkampung tu, sebelum tu telah diambil oleh kerajaan. Jadi kalau siapa-siapa tahulah ataupun siapa-siapa yang selalu pergi ke Ion Tebrau City dekat Johor Bahru ni, itulah tapak estate tempat umi ataupun mak saya dulu membesar. Tapak rumah atuk ataupun tapak rumah baru atuk ni adalah jauh di dalam sebuah kebun kelapa sawit. Dan atuk buat rumah tu, bila dah siap, sekali-sekala umi datang lah, orang kata bertandang tengok mak ayah sendiri kan. Jadi masa tu abang saya ataupun abang sulung waktu tu masih kecil lagi. Dan malam pertama dekat rumah baru atuk waktu tu, abang saya ni menangis tak berhenti-henti. Kata dia, jam dah pukul 12 malam, 12.30 malam waktu tu. Dan tahun 1982 tu, apa pun tak ada tau. Kiri kanan rumah atuk waktu tu hanya pokok-pokok kelapa sawit je yang rendang-rendang baru nak naik, orang kata. Gelap waktu tu kan, hanya riuh dengan bunyi unggas malam saja. Dan masuk pukul 1 pagi, tangisan abang tak berhenti-henti daripada pukul 12 tadi sampailah pukul 1 pagi tau. Dia puas tau. Umi dengan atuk pujuk-pujuk. Shh. Dah sayang, dah jangan nangis kan. Dan dalam keadaan kalut lah atuk dengan umi pujuk, sebab daripada tadi menangis mengerang kan. Tiba-tiba pintu rumah atuk saya ni bergegar macam tu kan. Sekali, 2 kali, 3 kali gegaran terjadi, seolah-olah pintu rumah atuk ni dilanggar sesuatu tau. Dan atuk pun bangun. Atuk buka pintu, atuk tengok kat luar, tak ada siapa-siapa pula, kecuali yang ada dekat situ pokok-pokok kelapa sawit yang kaku tegak berdiri je. Tak ada orang kata tak ada orang, tak ada binatang ke apa kan. Dan sebaik sahaja pintu ditutup semula, rumah atuk ni mula dihujani dengan lemparan batu-batu tau. Kederang. Bunyi batu ataupun bunyi kena lempar ni, dia datang daripada setiap penjuru rumah tau. Dan bumbung rumah atuk tu juga menjadi mangsa, orang kata kena baling juga. Dan bunyi sesuatu yang macam berat sangat tau, besar dan bergolek-golek daripada atas bumbung jatuh ke bawah macam tu lah. Juga bunyi injakan kaki tau, macam daripada satu tapak kaki yang agak besar, seolah-olah sengaja dilakukan tau. Macam selalu dia sengaja pijak-pijak oleh sesuatu yang tak dapatlah
Atuk dengan mak waktu tu pastikan bunyi daripada apa tu. Dan rumah Atuk diserang daripada semua arah tau. Keliling rumah semua kena baling. Dan nasib baik waktu tu rumah Atuk adalah rumah batu tau. Dan atap tu lah atap zinc. Jadi bunyi tu kuat daripada atap tu. Jadi jika tidak, pastilah dah lepeh rumah Atuk kena baling-baling. Kalau rumah kayu ke apa mungkin dah roboh agaknya kan. Dan kali ni Atuk saya hanya berdiam je, terkumat kamit baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam-macam Atuk bacalah macam tu kan, untuk nak menghalau gangguan ni. Dan Umi pula dah diam dah, peluk erat abang saya waktu tu. Dan abang waktu tu dah mula berhenti menangis tau. Tapi mata abang saya waktu tu dia melilau-lilau tau, pandang dekat atas sini rumah, pandang atas, kiri kanan kan. Dan serangan lemparan batu-batu tadi semakin perlahan, semakin kendur, semakin orang kata dah kurang lah. Jadi bila Atuk mula melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Atuk laungkan macam itulah daripada tengah-tengah rumah. Dan selepas azan, Atuk jerit kuat-kuat, jangan kacau keluarga aku. Kalau aku salah masuk tempat kau, aku minta maaf. Aku hanya nak tumpang berteduh. Ini bumi Tuhan. Ini kau jaga keluarga kau, aku jaga keluarga aku. Kata Atuk macam tu dah. Dan esok paginya bila Umi saya ni ataupun mak saya ni buka pintu, Umi ni terkejut tau. Sebab laman rumah Atuk ni dibanjiri oleh tanah liat tau, yang dikepal-kepal besar-besar penumbuk macam tu. Besar juga tau, orang dewasa punya penumbuk lah. Seorang sahabat Atuk memberikan pendapat, kata dia, yang mengacau tu penunggu tanah tu, dia cuma nak berkenalan dengan kau je tu. Malam ni tepat pukul 12 kau keliling rumah kau dalam keadaan bogil sambil laung azan. Bila saya tanya balik dekat Atuk buat ke macam tu kan? Dan Atuk saya waktu tu ketawa je. Jadinya Atuk tak buat lah kan, mana mengarut nak pusing rumah keliling bogil betul azan, dan macam orang tak betul kan. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Saya sambung dengan cerita yang kedua. Untuk yang kedua ni, tajuk dia hantu lampu, kata dia. Macam mana cerita dia? Kita teruskan. Sebelum berpindah ke rumah baru Atuk ni, kisah dia yang pertama tadi kisah penunggu tanah kan. So Atuk duduk di kawasan estate getah, di mana getah menjadi komoditi utama dekat kawasan tu lah. Jadi Atuk ni seorang penoreh getah yang berdedikasi dan sentiasa berlumba-lumba dengan penoreh-penoreh lain untuk menjadi orang yang paling awal sekali sampai ke kebun getah. Maksudnya rutin dia setiap pagi memang kalau boleh nak dapat orang nombor 1 sampai dekat kebun getah lah. Dan rutin Atuk sebagai penoreh getah ni mula menoreh seawal pukul 4.30 pagi macam tu. Dan peruntukan seorang penoreh adalah 100 batang pokok getah setiap seorang. Tapi Atuk ambil sehingga 200 batang sehari. Rajin betul Atuk ni, double punya kerja kan. Pukul 10 habislah menoreh kan. Atuk pun rehat lah kejap kan. Sebelum mula nak mungut susu getah, mula kita dah daripada pukul 4.30 tu kita kena toreh pokok tu kan. Siapa pun tak pernah tengok, saya dulu nenek saya sebelah rumah dia ada pokok getah. Jadi saya tahulah sikit-sikit kena toreh dulu. Jadi biarkan getah tu penuh dalam mangkuk, ada satu mangkuk tu bawah tu tanda, biar dah penuh. Jadi nanti dalam pukul 10 dah habis menoreh tu, rehat sekejap dan mulalah memungut susu getah tu balik semula, Atuk dia kata kan. Dan pada pukul 12 tengah hari dia dah kutip balik semula lah getah tadi. Dan kemudian bila dah kutip-kutip ni semua dibawa ke bangsal pemprosesan getah. Dan satu hari tu Atuk terjaga di awal pagi tau, bila terdengar bunyi motosikal Wak Jupi. Wak Jupi ni mungkin kawan Atuk lah yang meninggalkan laman rumah beliau. Wah Jupi dah pergi noreh. Tak boleh jadi ni kan. Dia Atuk ni bila tengok orang dah nak pergi noreh pagi tu, dia rasa macam tak boleh, tercabar kata dia kan. Jadi Atuk pun bingkas bangun, mandi-mandi, terus pakai uniform menoreh dan terus menonong keluar rumah waktu tu. Dan Atuk jeling je kan rumah Wak Jupi, yang tu maksudnya jiran sebelah rumah tadi tu lah. Gelap lagi. Dan Atuk pun capai motor, start terus perah kata kan, memucut terus pergi ke kebun getah tu lah. Dan dia tak nak menjadi orang yang terakhir dah sampai dekat kebun getah tu. Jadi sampailah di kebun,
Keadaan kat kebun itu sangat-sangat gelap tau. Tapi atuk dah biasalah. Dia pun ambil perkakas-perkakas menoreh, siap pakai torchlight mungkin kat dahi tu kan. Itu kan perkakas dia, baju yang lusuh sikit, gitulah. Pakai topi dan mula buka lampu kecil dekat kepala dia tau. Yelah, orang kata pakai lampu yang kat kepala tu cukup lah nak menyuluh lampu ataupun pokok sebatang tu kan. Orang kata nak buat toreh. Jadi jarang sekali atuk berjaya menjadi penoreh terawal lah yang sampai di kebun. Kerana biasanya bila atuk sampai kat kebun je, dia akan nampak 2-3 orang penoreh-penoreh yang lain dah mulakan penorehan ni mereka tau. Jadi walaupun dalam keadaan gelap, atuk tahu dia orang ni dah ada kat situ melalui lampu cahaya yang terdapat pada topi dia orang ni. Jadi untuk mengenal siapa rakan-rakan dia yang sedang menoreh tu, atuk akan menegur lah, "Oi, awal keluar." Gitulah konon-kononnya kan. Jadi atuk just orang kata tegur-tegur macam tu je lah. Dan apabila rakannya tu menjawab, barulah atuk tu dapat mengecam siapa ataupun siapa yang ditegur dia tu kan. Kalau tak dalam keadaan gelap, mana nak nampak, betul tak? "Jangan kacau keluarga aku. Kalau aku salah masuk tempat kau, aku minta maaf. Aku hanya nak tumpang berteduh. Ini bumi Tuhan. Ini kau jaga keluarga kau, aku jaga keluarga aku." Pagi tu, yang tadi kan atuk keluar sebab Wak Jupi tu dah keluar dulu kan. Tapi pagi tu atuk pelik tau. Sampai dekat kebun, atuk tak nampak pun sesiapa. Motosikal Wak Jupi pun atuk tak nampak. Jadi atuk abaikanlah perasaan tu tau. Jadi bila dah mula menoreh, makin lama atuk menoreh, makin pelik. Sebab hampir sejam tapi atuk masih lagi tak jumpa sesiapa pun dekat kebun getah tu. Dan keadaan pun masih gelap lagi time tu. Dan sepatutnya dah mula cerah dah patutnya. Dalam hati atuk tu nak hujan agaknya ni kan. Yelah, orang kata atuk nak sedapkan hati sendiri lah kan. Yelah, atuk tak ada jam tangan, jadi tak tahu nak tengok kat mana kan. Waktu tu belum mampu beli, kata dia. Tak lama lepas tu, dalam jarak 100 meter, atuk nampak macam cahaya lampu. Atuk tengok lah, ada cahaya lampu kau dia jarak 100 meter macam tu. Atuk rasa macam Alhamdulillah, rasa lega lah, nampak ada orang kan. Jadi atuk pun jerit. Tapi sebab jauh sangat, atuk kata tak payah jerit dulu lah kan, biar tak payah tegur dulu lah, jauh sangat kata dia. Dia atuk pun tangguhkan hasrat dia untuk nak menjerit tu. Tunggulah dia dekat sikit, baru atuk orang kata menegur. Saat atuk toreh pokok yang hampir-hampir dengan cahaya tersebut, atuk pun tegur lah, "Oi, Jupi, engkau ke?" Atuk tegur macam tu. Dan daripada orang tu tak ada sahutan. Orang tu buat bodoh je kan. Gitulah agaknya kan. Atuk panggil lagi Wak Jupi, tapi masih lagi senyap. Atuk dah mula rasa pelik. Dah kenapa pula Jupi ni kan? Sakit perut ke apa kan? Dan keadaan cahaya lampu tersebut statik tau, tanpa sebarang pergerakan. Dia macam ada lampu tu macam tu je, macam tu lah agaknya Dan atuk tu dah mula rasa tak sedap hati tau. Atuk pun berhenti menoreh dan berjalan mendekati cahaya tersebut. Dia pun pergi sambil mulut dia waktu tu memanggil-manggil lah. Orang kata, Jupi, kau okey kan Jupi? Kau okey tak Jupi? Macam tu lah konon-konon kan. Kok dipanggil tak nyaut? Kata atuknya lah. Tiba-tiba cahaya tersebut padam. Serentak dengan tu, pokok-pokok getah dekat sekeliling atuk ni bergogang. Orang kata bergoyang tau, seperti ada tangan besar yang menggegarkan pokok-pokok tersebut tau. Dan waktu tu juga atuk dah terdengar tau, ada satu suara yang sangat-sangat garau, bertempik kuat tau, menggegarkan seluruh kebun getah tu. Dan apa lagi, atuk pun orang kata spring jugalah, berlari tak cukup tanah atuk. Habis semua perkakas menoreh atuk ni terpelanting lah, entah ke mana, dia pun tak tahu kat mana dia campakkan. Segala semak samun yang dekat situ semua atuk kedah. Nasib baik atuk dah hafal dah, orang kata laluan-laluan dalam kebun ni semua atuk dah tahu sebab dah lama menoreh kat tu. Jadi tak adalah masalah. Orang kata atuk ni nak lari keluar terus daripada kebun getah tu. Dan waktu tu mulut atuk dah terkumat kamit dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kata keluar daripada kebun je, atuk terus capai motor, start, terus pecut balik rumah tau. Jauh tertinggal kat belakang, atuk dapat dengar sayup-sayup macam suara tersebut ketawa berdekah-dekah. Kuat tau, seperti bergegar seluruh kebun tu. Macam tu lah agaknya. Atuk tahu itu bukanlah suara manusia, of course lah. Sampailah kat rumah, atuk masuk dan nampak nenek tengah masak air waktu tu kan. Nenek tanya, "Awak ke mana bapaknya?"
pagi-pagi dah hilang, macam tu lah, mungkin orang Jawa gitu. Jadi nenek pun tanya, sebab pelik lah atuk ni pagi dah hilang kan. So atuk jeling jam dekat dinding pukul 3.15 pagi, 3 suku. Setengah jam selepas tu terdengarlah suara Wak Jupi terbatuk-batuk daripada arah bilik air rumah dia. Jadi pagi tu semua orang tak keluar menoreh tau, sebab hujan turun dengan lebatnya. Cerita atuk bangun pukul 2 pagi dan pergi menoreh ke kebun getah seorang diri ni hingga dijerkah dengan hantu lampu tadi menjadi bahan bualan utama di warung kopi kampung tu pagi tu. Sejak itu masyhurlah nama atuk dengan cerita hantu lampu suluhnya di seluruh peluru, orang kata di seluruh pelosok estate kebun getah tu. Ini adalah kisah yang kedua kan. Okey, kita sambung lagi dengan kisah yang ketiga. Pemilik bunga cempaka. Okey. Ada satu hari, Wak Jupi ni jiran atuk jatuh sakit lah. 100 batang pokok getah bahagian Wak Jupi dilelong untuk ditoreh. Jadi atuk pun ambil lah 50 batang. Adiknya bahagian pokok Wak Jupi yang nak dijual ni agak jauh ke belakang, berhampiran dengan sepadan hutan. Orang kata paling ujung kat belakang sekali gitu. Dan tak ada pula orang yang sanggup, orang kata, nak ambil kawasan tu melainkan atuk saya ni. Dan kawasan dia tu agak semak juga tau, dan jauh daripada orang ramai. Dan selain daripada entiti halus, benda yang paling ditakuti oleh penoreh-penoreh getah adalah kehadiran Pak Belang. Pak Belang tu apa? Harimau. Tapi bagi atuk, selagi sebelum ajal, selagi itulah kudratnya dikerah. Baiklah, kita teruskan cerita je. Jadi orang kata mencari rezeki halal tu adalah untuk keluarga kan. Itu adalah satu ibadat juga. Dan sebab itulah atuk ni disayangi juga oleh pengurus estate, ataupun sebab atuk ni rajin bekerja dan dilantik menjadi mandu tidak lama selepas itu. Dan pada pukul 12.30 hari, atuk masih lagi menoreh tau. 250 batang pokok dapat dihabiskan sebelum pukul 1.30 hari. Dengan bantuan nenek saya pun tolong jugalah. Jadi atuk saya ni arahkan nenek untuk kekerjakan pokok ni di bahagian-bahagian selamat, iaitu pokok-pokok di bahagian depan. Manakala atuk menoreh di kawasan yang lebih dalam, orang kata kawasan termasuk pokok-pokok Wak Jupi tadi tu. Kawasan terakhir sekali adalah beberapa batang pokok di sempadan kebun dengan hutan. Dan setahu atuk, sempadan kebun ni ditandai oleh dengan sebatang anak sungai tau, yang mengalir jernih je. Tetapi pada tengah hari itu, atuk tak jumpa pun sungai tersebut tau. Walaupun tanpa sungai, tapi atuk yakinlah barisan pokok yang ditoreh adalah pokok di hujung sempadan kebun tu. Maksudnya pokok Wak Jupi tadi tu lah, berdasarkan tanda calitan cat merah yang dibuat pada batang pokok sebelum ni lah. Sedang galit-galit atuk menoreh atuk saya ni terpandang satu kawasan tau yang sedikit macam berlembah. Dan sesuatu yang agak menarik perhatian atuk kat situ adalah kawasan itu kelihatan sangat-sangat bersih tau. Tak ada daun-daun kering yang gugur, tak ada semak samun. Tambahan pula, kawasan tu dah terkeluar pun daripada kawasan kebun getah ni. Maksudnya dah masuk dekat kawasan hutan tu. Tapi siapa pula yang jaga kan? Dekat tengah-tengah lembah kecil tu, atuk nampak tau, ada sepohon pokok bunga yang cempaka. Macam mana rupa bunga cempaka tu kan? Yang agak besar dan rimbun sehingga boleh menedurkan kawasan di sekitarnya. Dan yang lebih menarik adalah susah untuk atuk lihat daun-daun pokok tersebut tau, kerana ia dilitupi oleh bunga-bunga cempaka yang berwarna putih yang sangat cantik, bersinar di bawah cahaya mentari macam tu kan. Bunga-bunga itu terlalu banyak sekali menjadikan pokok itu kelihatan sangat cantik. Orang kata dah macam dalam fiksyen dah, orang kata kan. Dan bau wangi semerbak dengan serta-merta. Dan atuk waktu tu dah macam kena pukau dah. Dia terpandang macam tu kan. Jadi atuk ni pergilah menghampiri pokok tersebut, mengutip bunga-bunga yang segar yang jatuh daripada pokok tu kan, sambil. Dan atuk tu dah macam jadi hayal tau seketika. Dan atuk kutip bunga-bunga tersebut dan masuk ke dalam plastik dan membawanya pulang. Sepanjang jalan keluar daripada kebun tu, tubuh atuk ni bau cempaka, bau harum sangat dengan bunga-bunga cempaka tadi tau. Dan petang tu,
hujan mulai turun tau. Dan Atuk tak sempat nak kutip semua getah yang Atuk dah toreh tadi. Termasuklah orang kata getah-getah pokok wajupi yang dekat belakang, dekat dengan hutan tu kan, yang ditorehnya daripada pagi tadi. Terutama sekali kawasan yang berdekatan dengan pokok bunga cempaka yang cantik sangat di sepadan kebun tadi tu. Jadi Atuk reda lah. Bunga cempaka yang Atuk kutip tadi pun Atuk masukkan ke dalam cawan, dan bunga tu diletakkan dalam bilik Atuk lah, orang kata kan. Jadi serta-merta bilik Atuk ni wangi amat. Dan nenek pula memang suka dengan bau bunga cempaka ni. Tak habis-habis nenek ni puji. Sedap lah bang, sebab sedap lah baunya tu kan. Gitulah. Cuma bila ditanya Atuk, ambil mana bunga tu kan. Jadi Atuk diam tau. Atuk tak bagi apa-apa jawapan tu. Dan malam tu nenek tidur dalam bilik seorang diri lah. Atuk pula tidur kat ruang tamu macam tu. Menjelang tengah malam, nenek terjaga tau. Bila nenek tersedar tu, nenek cubalah untuk nak tidur balik. Orang kata nak lelapkan mata lagi kan. Sedang nak paksa mata ni nak tidur, nenek dengar tau bunyi dinding bilik tu seperti digarit oleh sesuatu tau. Ngilu rasanya. Garitan yang dilakukan itu secara perlahan, tetapi cukup nyaring bunyi dia. Nenek sangkakan kucing mungkin, tetapi cara kucing mencakap lain tau daripada bunyi yang nenek tengah dengar sekarang ni. Daripada celah papan-papan dinding yang renggang tu, nenek nampak tau macam ada pergerakan dekat luar rumah. Bila rumah kampung ni dekat celah-celah papan antara dinding-dinding tu, dia memang ada gap sikit. Kalau nak teropong keluar memang nampak lah kan. Jadi bila nenek nampak ada pergerakan kat luar, nenek bersedialah. Orang kata nak bangun ni. Nenek ni nak capai batang penyapu kan. Orang kata nak pukul kepala yang orang nak mengompak yang kat luar ni. Tiba-tiba nenek terkaku tau bila dia dengar ada bunyi macam tangisan, dan sayu je daripada arah luar dinding bilik nenek tu. Tangisan ni suara seorang wanita tau, yang cukup sedih, diselang-seli dengan bunyi garitan tadi. Kali sekala nenek dengar tau wanita tu bersuara, "Bagi balik barang aku, bagi balik barang aku." Bila nenek dengar bunyi macam tu, nenek jadi dah macam, apa benda ni kan. Semua nenek dah jadi macam takut sangat lah. Semua bacaan nenek, orang kata bacaan ayat-ayat Al-Quran ni dah berterabur dah. Nenek dah memang tak boleh nak fokus, tak boleh nak baca. Dan Atuk pula waktu tu ada dekat ruang tamu. Lain pula cerita dia. Badannya berpeluh kepanasan tau macam tu. Dan Atuk ni orang bolak-balikkan badan lah ke sana ke sini, dan masih lagi tak boleh lena. Maksudnya restless lah macam tu kan. Tiba-tiba Atuk dengar bunyi sesuatu pada pintu rumah tau. Bunyi tu seperti bunyi macam, bukan bunyi ketukan tau, tapi bunyi seperti kain dilibas kuat pada pintu rumah. Macam tu agaknya. Dalam pada itu, bunyi seretan pada bumbung zinc rumah tu kedengaran semakin nyaring. Makin lama makin kuat, dan sehingga pintu rumah ni bergegar tau. Serentak tu jugalah suara hilayan yang kuat kedengaran tau. Dan sampai Atuk sendiri, sampai dia tutup telinga dia sendiri. Orang kata tak sanggup, orang kata bunyi tu terlalu kuat tau. Arah hilayan tu seolah-olah menunjukkan makhluk tersebut berlega-lega dekat atas bumbung rumah tau. Dan mulanya Atuk diam tau. Orang tak tahu diam dia kan. Orang kata membantukan diri lagi tu kan. Tapi makin lama Atuk dah makin lama makin marah. Kalau orang kata dah start nak marah ni, ini dah tak boleh jadi ni. Kalau dia biar, mau roboh rumah aku dikerjakannya. Jadi Atuk pun bangun, capai pedang, orang kata pedang samurai. Sebelum buka pintu, Atuk dah start baca Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca ayat kursi semualah kan. Ulu pedang Atuk pegang. Kejap-kejap lah je Atuk dekat. Aku nampak je makhluk ni, aku libas. Memang nak kena libas kan aku ni tu. Memang Atuk marah je tu kan. Dengan pedang samurai tersebut lah Atuk kata, makhluk tu tak boleh layan sangat kan? Jangan dilayan. Makin dilayan, Atuk kata, akan jadi makin naik lemak pula dia. Atuk buka pintu sambil berjalan ke serambi rumah. Atuk lompat 5 mata tangga ke bawah kan, sebelum mendarat di atas tanah dan lagaknya seperti seorang pendekar dah. Belum sempat Atuk pasang ke kuda, satu libasan kain putih tu terkena kat pipi Atuk ni. Dan Atuk waktu tu jatuh. Pipi Atuk rasa macam panas membara tau. Atuk pantas terus bangun, berlari mengejar kain putih tu tau, yang terbang laju ke arah bumbung rumah Wak Jupi waktu tu. Dan di situlah Atuk nampak tau, nun di tengah-tengah bumbung rumah Wak Jupi tu, makhluk tersebut berdiri dengan hampir sebahagian besar baju lusuh putih dia tu menutupi bumbung rumah Wak Jupi ni.
dan dengan rambut dia yang menggerbang macam tu. Mata makhluk tersebut bersinar tau memandang Atuk, dan ketika itu juga Atuk dengar makhluk tersebut menjerit marah ke arahnya. Makhluk tu cakap, bagi balik barang aku. Macam itulah lebih kurang apa yang Atuk. Dan Atuk terus pengsan kat situ. Dan esoknya seluruh estate ni sekali lagi rio pasal Wak Jupi jumpa Atuk pingsan dekat halaman rumah ketika nak pergi menuih pagi-pagi. Dan nenek pula belum dijumpai tertidur di bawah katil dalam bilik dia. Jadi Atuk pun tamatkanlah cerita ataupun kisah dekat situ dalam keadaan tergantung. Jadi saya ni rasa macam tak puas hati lah kan. Atuk ni mana boleh, mestilah habiskan. Jadi saya pun tanya nenek lah, apa yang jadi selepas tu? Dan nenek kata selepas kejadian tu nenek marah Atuk kau-kau punya kan, sebab berani-berani sangat ambil bunga daripada hutan kan, bawa balik dan letak dalam bilik nenek pula tu, dan biarkan nenek tidur seorang pada malam tu. Dan nenek kata bunga cempaka itu adalah ada pemilik dia datang untuk minta bunga tu dipulangkan. Dan saya tanya nenek lagi, siapa pemilik dia, Nek? Nenek tak tahulah. Mungkin Pontianak ataupun mungkin Lang Sui. Tapi Atuk kata dia dengar bunyi seretan kasar atas bumbung. Nenek rasa tu mungkin Lang Sui kot. Lang Sui biasanya terbang menghadap ke langit. Jadi bila dia terbang ke atas bumbung, di atas bumbung tu, rambut kasar dia tu terseret ke atas bumbung tu untuk menghasilkan, orang kata, dan menghasilkan bunyi yang macam kita dengar. Dan nenek kata lagi, sebab Atuk lah nenek kena ganggu malam tu. Dan bila saya kata pada nenek pula, bukan nenek je yang kena malam tu tau sebenarnya, Atuk pun kena. Lagi teruk, nenek hanya ketawa je lah dan jawab, padahal muka Atuk kan. Itulah dia yang punya pasal. Jadinya nenek ada cakap juga, dia pun tak ingat macam mana dia boleh masuk bawah katil tau. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang begini ataupun kisah pengalaman Atuk ni. Kalau kita imbas kembalikan kenangan kita dengan Atuk kita dulu, kalau saya kan, antara manusia yang paling sporting dalam hidup saya ialah Atuk saya kan. Even though bapak saya ataupun parents saya ni jarang bagi saya makan candy, gula-gula ke kopok ke apa kan, tapi Atuk saya dulu setiap kali time dia balik kerja, dia akan belikan saya coklat, belikan saya chewing gum, every day, almost every day dia balik. Itu memang kita macam sentiasa nantikan kepulangan Atuk. Jadi untuk Atuk kita semua, kita sedekahkan Al-Fatihah insya-Allah. Okay, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.